Selamat pagi dan salam sejahtera kepada semua. Saya Nurul Nadia Amelia Ramli, termasuk nombor metrik 22006142 daripada subjek falsafah dan isu semasa MPU 3139, mewakili daripada kumpulan 6 ingin membincangkan lebih lanjut tentang isu buli cyber, kes ataupun tentang kisah Hana Kimura. Sebelum saya memulakan laporan ini, saya selaku Ketua Kumpulan Ahli Video ingin memperkenalkan ahli-ahli lain iaitu saya sendiri, Nurul Nadia Amelia Ramli, Sam Hausman, Chong Wei Kiat, Pravin anak lelaki Palani dan terakhirnya Sai Narayan anak lelaki Prakash. Selain itu juga, ahli laporan yang telah menghasilkan dan menjayakan kajian ini termasuk Ketua Kumpulan Ahli Laporan iaitu Muhammad bin Zainuddin, yang kedua Nik Ahmad Arfan bin Ahmad Mudion, yang ketiga Anisha binti Ridwan, yang keempat Shamitra anak perempuan Megan Thirin dan kelima Christensen Chong Min Jie. Objektif atau hasil pembelajaran yang kami akan bincangkan adalah yang pertama, mengenali dan memahami tentang isu pembuli cyber yang berkaitan dengan kisah Hana Kimura sebagai rujukan. Yang kedua, komen netizen terhadap kes dan kisah Hana Kimura. Yang ketiga, punca asbab-asbab yang berkaitan dengan gejala buli cyber. Keempat, kesan-kesan yang dijumpai dalam kes Hana Kimura dan selanjutnya. Seterusnya, kelima, cara-cara untuk mencegah gejala buli cyber. Akhirnya, kesimpulan tentang kajian buli cyber dan langkah yang sepatutnya diambil serta betapa pentingnya falsafah rukun negara. Seperti mana saya katakan tadi, laporan ini akan membincangkan tentang pembuli cyber. Apakah itu buli cyber? Buli cyber adalah melalui penggunaan komunikasi elektronik untuk membuli seseorang, biasanya dengan menghantar mesej yang bersifat menakutkan atau mengancam. Ini termasuk memalukan badan, menyebarkan maklumat palsu, menyalahkan mangsa dan lain-lain. Tujuan laporan ini adalah untuk mencari punca kejadian, kesan selepas dan kaedah untuk mencegahnya daripada berlaku kepada orang lain. Dalam laporan ini, kes atau kisah bunuh diri di Hana Kimura, seorang ahli gusti profesional yang meninggal dunia pada 23 Mei 2020, telah digunakan sebagai rujukan. Kes ini dipilih sebagai topik utama kerana ia menunjukkan kerosakan pada bagaimana komen buruk ditimpakan kepada orang ramai. Malah boleh menyebabkan kematian yang tidak dijangka. Topik lain dipilih sebagai rujukan sokongan seperti kes bunuh diri di Pulau Pinang yang mengenai seorang wanita yang dibuli cyber di TikTok dan seorang remaja berusia 16 tahun yang membunuh diri selepas menyiarkan tinjauan pendapat di Instagram di mana 69% responden mengundinya untuk melakukan bunuh diri. Itu sahaja daripada saya. Sekarang saya akan serahkan kepada ahli lain iaitu Pravin untuk meneruskan tentang laporan ini. Saya Pravin akan menerangkan isu semasa mengenai cyberbully di mana komen netizen yang menyebabkan seorang individu membunuh dirinya. Hana Kimura merupakan seorang yang membunuh dirinya akibat menjadi bangsa buli cyber apabila Hana bersetuju untuk menyertai sebuah rancangan realiti diterbit oleh Fuji TV yang berjudul Terrace House Tokyo 2019 hingga 2020. Bagi menjanakan tontonan tinggi, penerbit produksi siri tersebut telah melaksanakan strategi di mana hanya terpaksa menunjukkan konflik bersama pelawak Jepun Kai Kobayashi yang juga merupakan salah satu seorang peserta dalam siri perjodohan Netflix tersebut. Disebabkan perselisihan faham antara Hana Kimura dan Kai Kobayashi, penonton mula berasa menyampak dengan perbuatan dan dikelakuan hanya yang melihat sebagai kurang ajar, sedangkan semua itu bukannya realiti yang sebenar.
Pada 5 April 2021, Jabatan Polis Metropolitan Tokyo telah menahan seorang lelaki berusia 30-an atas dakwaan menghantar mesej berunsur keancaman kepada Hana Kimura. Lepas disoal siasatan tujuan lelaki tersebut menghantar mesej-mesej berunsur keancaman adalah dia hanya ingin mengikut apa yang dilihat di laman sosial Hana Kimura. Konklusinya, komen netizen merupakan salah satu perkara yang sangat penting dan berperkataan harus bersesuai dan tidak menyakitkan hati orang lain. Ini kerana kita tidak boleh meramalkan apa yang situasi mereka mengalami. Itu saja daripada saya. Saya akan menyerahkan kepada kawan saya Sam Hong Xuan untuk meneruskan perbincangan ini. Buli cyber merupakan satu masalah global yang akan mendatangkan pelbagai kesan negatif kepada masyarakat, terutamanya golongan remaja. Ini dapat dikaitkan dengan tragedi Hana Kimura yang telah membunuh dirinya selepas memuat naik beberapa gambar dirinya di sosial media. Umum mengetahui bahawa aplikasi Instagram yang merupakan salah satu platform media sosial yang popular dalam kalangan remaja zaman moden ini. Sebelum ini, beliau pernah bertelingkah dengan seorang pelakon lain pada Januari lalu yang mengikatkan dia menerima berbagai sosial kritikan daripada peminat rancangan tersebut seperti adakah kehidupan anda bernilai, bila awak hentam mati dan sebagainya. Terdapat beberapa mangsa buli cyber yang telah membunuh dirinya disebabkan komen dan gambar yang menyakitkan hati. Sebagai contoh, ada kes membunuhkan diri di Pulau Pinang mengenai seorang wanita yang dibuli cyber di TikTok. Buli cyber merupakan satu masalah global yang akan mendatangkan pelbagai kesan negatif kepada masyarakat, terutamanya golongan remaja. Ini dapat dikaitkan dengan tragedi Hana Kimura yang telah membunuh dirinya selepas memuat naik beberapa gambar dirinya di sosial media. Umum mengetahui bahawa aplikasi Instagram yang merupakan salah satu platform media sosial yang popular dalam kalangan remaja zaman moden ini. Sebelum ini, beliau pernah bertelingkah dengan seorang pelakon lain pada Januari lalu yang mengikatkan dia menerima berbagai sosial kritikan daripada peminat rancangan tersebut seperti adakah kehidupan anda bernilai, bila awak hentam mati dan sebagainya. Terdapat beberapa mangsa buli cyber yang telah membunuh dirinya disebabkan komen dan gambar yang menyakitkan hati. Sebagai contoh, ada kes membunuhkan diri di Pulau Pinang mengenai seorang wanita yang dibuli cyber di TikTok. Pandangan saya tentang isu cyberbully dari perspektif falsafah rukun negara adalah umum mengetahui bahawa sifat baik atau yang lebih dikenali sebagai nilai murni telah ditanamkan dalam diri kita sejak kecil lagi. Hal ini kerana melentur buluh bialah dari rebungnya yang boleh didefinisikan sebagai mendidikkan dari peringkat awal supaya dapat memaksimumkan kefahaman seiring dengan penyesuaian diri. Selain itu, nilai yang dididik diturut bergerak seiring dengan norma budaya negara yang mampu memberi refleksi terhadap aspek kesopanan setiap individu. Akan tetapi, masalah utama yang dapat dikesan dalam aspek ini adalah nilai murni yang telah dilupakan oleh masyarakat hari ini. Walaupun telah didik sejak kecil, tetapi apa gunanya jika tidak diimplementasikan dalam kehidupan seharian. Disebabkan hal ini, masyarakat kita hari ini kurang dari segi adab dan kesopanan. Tidak dapat dinafikan bahawa Malaysia kini berusaha sedaya upaya menongkah arus globalisasi yang mendatangkan pelbagai rintangan dalam menghadapi cabaran kehidupan. Sebagai ilustrasi, dugaan yang paling pahit untuk dihadapi adalah nilai murni yang kian pudar tak kala bergeraknya era kaedah kemodenan. Sepatutnya, semakin moden dunia ini, semakin tinggi adab seseorang itu kerana ia telah dibawa sejak muda lagi. Akan tetapi, masyarakat hari ini angkuh dan sombong sehingga lupa akan nilai-nilai murni tersebut.
Hal ini kerana nilai murni adalah perkara asas kepada pembentukan masyarakat berakhlak. Impian tentang kelahiran generasi baharu yang pintar akalnya, sopan duduk bicaranya, beradab dan menghormati satu sama lain sebagai manusia pasti terdetik dalam hati masing-masing. Oleh itu, penerapan nilai murni perlu dititik beratkan dalam kehidupan masyarakat agar ia tidak dapat diluput telan zaman. Kesan-kesan yang dijumpai dalam kes Hana Kimura dan kes-kes lain adalah semua mangsa buli cyber telah membunuh diri selepas beberapa masa melayari media sosial dan membaca komen teruk dan menghina kepada mangsa cyberbuli. Hana Kimura dan mangsa lain telah membunuh diri selepas mereka menderita buli cyber. Kesan buli cyber juga ditemui dalam kesihatan mental dan kesihatan fizikal mangsa. Dari kesihatan mental, terdapat mangsa buli cyber mengalami kemurangan, kebimbangan dan fikiran bunuh diri. Hana Kimura siarkan di media sosial dengan memberitahu mangsa akan bunuh diri selepas siarannya. Mangsa juga menunjukkan kurang keyakinan diri dan keraguan dalam diri sendiri dan menyiarkan komen yang menyakitkan hati kepada diri mereka. Kemudian, mangsa buli cyber telah menunjukkan kesihatan fizikal yang lebih lemah seperti sakit kepala, sakit perut, kurang selera makan dan gangguan tidur. Walaupun buli cyber telah selalu dijumpai dalam media sosial, kesan buli cyber boleh sebab kepada nyawa mangsa. Mangsa tidak dapat fokus dan mengalami stres yang mengesan kesihatan fizikalnya. Kesihatan fizikal juga memberi insentif mangsa untuk membahayakan diri sendiri dan bunuh diri kerana situasi yang dijelaskan sebelum ini. Akhirnya, walaupun buli cyber barangkali tidak bunuh diri, mereka akan terjejas secara psikologis selepas pengalaman buli cyber. Hai, nama saya Chong Wicket. Tentang isu semasa pencegahan, jelaslah bahawa buli cyber merupakan satu isu yang melahirkan pelbagai persoalan negatif dan menyebabkan duka cita di hati manusia. Walau bagaimanapun, kita sebagai rakyat yang bertanggungjawab mestilah berganding bahu untuk mengatasi masalah ini. Salah satu caranya adalah dengan menanam sifat berakhlak mulia dalam kalangan masyarakat yang berpunca dari kepegangan moral yang kuat. Hal ini akan mendorong netizens untuk menjadi lebih baik serta beretika dalam talian dan dalam kehidupan seharian. Selain itu, masyarakat haruslah bersuara menentang buli cyber agar hal ini tidak dipandang ringan dan melanggar falsafah negara, seperti kesopanan dan kesusilaan. Kaedah tersebut juga akan membantu mangsa buli cyber dengan menunjukkan kepada mereka bahawa ada sokongan yang menghalang mereka daripada berasa keseorangan. Intihannya, jika kaedah-kaedah tersebut dipatuhi, kes buli cyber akan berkurangan dan masyarakat akan lebih menghayati kehidupan mereka dari aspek jasmani, emosi, rohani dan intelek. Terima kasih kepada Wicket. Bersama saya lagi, Amelia, ingin membicarakan tentang kesimpulan gejala buli cyber. Kesimpulannya, kajian tentang buli cyber ini telah pun memberi sebilangan besar pengetahuan kepada kami. Walaupun penemuan kami tentang buli cyber membawa kekecewaan, hal ini juga membantu dalam mengajar tentang aspek moral di internet secara keseluruhan dan cara-cara mencegah keburukan di dunia maya. Di masa hadapan, antara langkah yang boleh diambil untuk memperbaiki kajian adalah melalui temu duga dengan mangsa buli cyber. Melalui kaedah tersebut, kami boleh memahami isu buli cyber dengan lebih mendalam dan terperinci. Tegasnya, generasi muda wajiblah menanam sifat-sifat berakhlak yang berpunca dari falsafah rukun negara dan falsafah pendidikan kebangsaan agar masa hadapan kami sebagai masyarakat cerah. Bak kata pepatah, kalau tidak dipecahkan ruyung, manakan dapat sagunya. Bahawasanya, ini adalah keseluruhan analisasi yang kami telah kajikan terhadap kes ataupun kisah Hana Kimura tentang gejala buli.
Sebelum saya menamatkan laporan ini, sekali lagi saya ingin memberikan kredit kepada ahli video dan tidak lupa juga terhadap ahli laporan yang sudah menghasilkan kajian tentang isu buli cyber Hana Kimura ini, terutamanya Ketua kumpulan kami iaitu Muhammad bin Zainuddin. Sekian, terima kasih.